sendiri sebagai konsultan takaful. Alright. Business jugalah. Business. Alright. Soalan, Sungai Petani. Ya, Sungai Petani. Okay, you nak naik peningkatan kepada 15,000. Macam mana nak jadikan dia 15,000? Stay fokus apa yang saya buat sekarang ni. Saya Maksudnya? fokus sales setiap bulan, purata kena sama lah. Tak boleh, you takkan capai. You takkan naik 15,000 kalau you buat benda yang sama. So, kena lebih lah sales. So ada 3 benda you kena buat. Yang pertama, tingkatkan jumlah pelanggan yang you jumpa. Tingkatkan jumlah pelanggan. Berapa pelanggan you jumpa sekarang? Sebulan? Atau seminggu? Atau sehari? Sebulan lebih kurang 200 orang. 200 orang sahaja? Macam mana you jumpa dia orang ni? Seorang-seorang? Buat talk. Bagus. So apa you kena buat? You kena fikir, you kena fikir macam mana kan? You kena fikir macam mana daripada 200 orang nak kena jadikan dia 3 kali ganda, 600 orang. Tu you kena fikir. Mungkin you cari tempat yang ramai orang, sekolah yang ramai orang, jabatan yang ramai orang. You kena lebih pantas jadikan dia 600. You naik je tu, pendapatan you akan start naik. Nombor 2, bila you pitch atau buat closing, jangan offer package yuran premium yang paling rendah. Katalah seorang belanja RM100 sebulan sahaja untuk you close. Macam mana nak naikkan pendapatan commission you? Offer lebih tinggi. Okay, let me explain. Orang ambil takaful sebab nak ada perlindungan atau sebab nak beri kebahagiaan? Itu soalan dia. Perlindungan dan kebahagiaan. You nak dua-dua, perlindungan dan kebahagiaan, betul? What if you ambil takaful, you meninggal, tapi tak cukup amount untuk bayar hutang dan keluarga? Agaknya menyumpah tak isteri you kat you? Menyumpah kan? So tanya dia soalan ni. You nak tak bila you meninggal disumpah oleh keluarga? Atau you nak bila you meninggal keluarga akan puji you dan doakan you sampai bila-bila? Puji kan? Jangan ambil package yang paling rendah. Ambil yang paling bagus dan sesuai untuk keluarga. You faham tak? Bukan nak paling tinggi, yang paling sesuai. Bukan yang paling rendah. Paling rendah belum tentu sesuai. You clear? So you upgrade tu. Tu nombor 2. Nombor 3. Nombor 3, banyakkan referral. Tahu referral? Pelanggan dah ramai kan? Make sure dia orang ni bekerja untuk you juga. Referral. Itu akan buat you punya sales akan meningkat. Nampak? You dengar saja takkan jadi. Pergi balik buat sekarang. Alright, thank you. Next. Alright. So saya tanya, semua orang yang ada kat sini, siapa benar-benar nak peningkatan kewangan ni berlaku diri? Yang nak peningkatan kewangan ni berlaku? Nak make sure berlaku? Siapa nak garanti benda ni berlaku insya-Allah? Angkat tangan say I. Okay. What if you balik dan you tak ada ilmu, you balik, you tak tahu nak buat apa? You rasa boleh berlaku? Tak boleh. Okay, now. Tadi saya sebut ada 5 kerja dalam dunia yang bagi income tinggi. Betul? Yang pertama adalah jadi usahawan. Alright? Tahniah kepada yang masih berdiri atas kursi. You consistent dengan apa yang you buat. Alright? Yang mana yang duduk bawah tu, you hangat-hangat teh ayam. Sebab tu you susah nak berjaya dalam hidup. Sebab you kejap warm chicken shit tu. Alright? Hidup shit. Yang pertama, 74% yang jadi berjaya kewangan dia baik, yang jadi jutawan sebab dia orang ni adalah usahawan. Betul? Yang kedua, screen. Yang kedua adalah orang yang buat sales. Tadi, takaful, contoh. Orang jual kereta, jual insurans, jual unit trust, unit amanah, jual hartanah. Potensi dalam sales, income you akan tinggi kalau you buat dengan betul. Sales and marketing. Walaupun bukan produk sendiri, produk orang lain. Ramai orang berniaga jadi agent produk orang lain pun potensi you punya income tinggi. Faham atau faham? So nak mulakan bisnes yang tak ada bisnes, cari produk atau perkhidmatan orang lain. Ini namanya buat sales tadi. Guna produk unit trust, unit amanah, takaful. Guna produk jadi agent, chocolate cake, jadi agent barang produk tudung orang lain. Guna produk orang lain untuk belajar berniaga. Faham atau faham? Itu cara kedua. Cara yang ketiga adalah
Kalau anda nak, anda boleh jadi well paid executive dekat large corporation, syarikat yang besar. Okay, anda boleh pilih untuk duduk kat company-company yang besar, GLC, Telekom, Celcom, jadi CEO. Tapi anda kena faham, CEO seorang je. Okay, jadi ini cara ketiga nak ada duit banyak dan jadi jutawan. Dan anda kena kerja lama untuk dapat kumpul duit untuk jadi millionaire kat situ. Betul-betul? So itu bukan pilihan saya. Yang keempat, cara keempat adalah jadi profesional. Jadi doktor, lawyer, engineer, firm sendiri. Ini satu cara lagi untuk buat income yang banyak kalau dia tahu uruskan duit dia. Dia, tuan-tuan dan puan, bukan banyak duit atau sikit duit menjadikan kita kaya. Yang menjadikan kita kaya adalah bila kita ada duit. Kalau banyak duit tapi kita duit tu tak ada kat kita, benda tu adalah bocor, pun takkan kaya. You faham tak? Tapi kalau you duit tak banyak, tapi you tahu simpan dan nanti kemudian you boleh belajar, melaburkan dia dengan betul, pun insya-Allah you boleh jadi millionaire. Dalam IMKK, kelas 3 hari intensif saya, itu yang saya ajar. Macam mana nak touch first million. Walaupun bekerja. Apatah lagi kalau berniaga. Bahalul kalau tak jadi first million. Siapa yang dah berniaga 3 tahun, you mesti dah touch first million. Kalau tak, mana cara berniaga you salah. Saya faham kata CI? Yang kelima, yang terakhir adalah jadi selebriti. Okay? Penulis buku, Oscar winner, rockstar, buat album, pun tak semualah kaya. Tapi banyak yang jadi kaya, seperti Datuk Siti. Bukan pasal dia kahwin dengan Datuk K, itu bonus. Pasal album, nyanyian dia. So siapa rasa suara dia sedap, boleh cubalah. Cakap Rasulullah, cubalah. Boleh-boleh? So saya dah cuba semua 5 ni. Saya dah cuba semua. Saya ada album nasyid saya dengan kumpulan Diwani. Saya ada buku bestseller. Saya adalah rockstar. Rockstar tu maksudnya saya dikenali level London dengan US in sebagai marketeer. Saya adalah penyanyi karaoke sendiri. Gak. Tapi cara kelima ni bukan semua orang boleh dapat. You faham tak? Cara keempat pula adalah cara profesional. Ada siapa nak pergi balik belajar jadi doktor medical? Nak pergi sambung jadi lawyer, buka firm sendiri. Mana sempat lagi dah. Kalau yang dah tua-tua tu bukan tak boleh, boleh tapi dah tak sempat. Betul? Kita sekarang nak bina kewangan dalam masa yang pantas. Tapi bukan dengan cara yang salah. Betul? Okey, so ni 5 cara macam mana nak bina. Dan saya mencadangkan anda untuk belajar. Jangan berniaga kalau tak ada ilmu. Belajar. Sangat penting belajar. Sangat penting. Kalau nak tanya saya lah, kejayaan saya hari ini insya-Allah sebab saya ada mentor-mentor yang bagus. A great mentor akan melahirkan a great student. A great student boleh jadi a great mentor. InsyaAllah. Faham? Alright. So my last advice, belajar. Pergi balik belajar. Cari mentor. Cari orang siapa boleh ajar. Mana-mana uncle kat kampung boleh ajar, you ajar. Say I. Okay. Cari orang sebelah. Anda kaya dan berjaya. Alright, tepuk tangan tuan anda. 7 sebab kenapa orang tak boleh jadi kaya dan penghalang anda. Siapa nak tahu kata say I? Tengok screen. Yang pertama, orang tak percaya. They don't believe that they can change their life. Dia tak percaya yang dia boleh jadi kaya, jadi banyak duit, kewangan dia baik. Dia tak percaya. Sebab 48 tahun dia hidup dalam ketidakpercayaan. Dia tak percaya. Selama ni hidup tak percaya. Tengok bapak dia bukan orang kaya, nenek dia bukan kaya, keluarga semua orang kaya. Jadi dia pun rasa dia pun tak jadi orang kaya. Faham tak faham? Nombor 2, bila tak percaya satu bab, dia tak buat keputusan pun. Dia never decide yang dia nak bina kewangan yang baik. Anda dah buat keputusan belum? Anda dah buat keputusan belum yang anda akan bina kewangan yang baik? Saya cadangkan anda buat keputusan sekarang. Cakap, saya dah buat keputusan. Saya next millionaire. Setahun dari sekarang. Tepuk tangan untuk anda. Sama, tepuk tangan seperti anda nak. Nombor 2, kita takkan sampai ke tempat yang kita tak tahu ke mana kita nak pergi. Nombor 2, never decide. Kita kena buat keputusan. Contoh, tengok saya. What if saya ajak you lepas ni kita keluar, pergi jalan-jalan ke satu tempat. Apa anda nak tanya saya?
Nak ke mana? Betul? Tak ada mana-mana. Kita jalan je. Berapa lama? Anda nak tahu betul? Nampak tak? Ramai orang hidup dia macam tu. Tak tahu ke mana, tak tahu apa nak buat. Hidup macam tu je. Orang suruh kerja kerajaan, dia kerja kerajaan. Makan gaji, makan gaji. Makan gaji. Makan gaji. Pelik. Yang ketiga, kenapa orang tak susah nak ubah hidup dia? Sebab dia procrastinate. Apa dia? Procrastinate ni apa? Bertangguh. Ni bertangguh ni malapetaka ni tuan-tuan. Malapetaka ni bertangguh ni. Nantilah, esoklah, kemudianlah. Orang kalau you nak tengok siapa dalam kelas ni, dengar. Saya datang ni, saya nak mengajar. Nombor 2, saya nak cari anak murid yang nak saya ajar, nak saya guide, untuk saya mentoring dia. Bukan semua orang kat sini yang sungguh-sungguh nak. You faham saya cakap? Setengah datang, balik. Itu you tunggu setahun. Siapa yang lepas ni betul-betul belajar, insya-Allah kalau saya boleh bimbing you, tunggu setahun. Lagi setahun esok, muka you start keluar kat sini. Yang mana yang datang satu batch yang tak belajar ni, kau tengok. Setahun je. Paling lambat. Masa tu macam, Allah, aku sama batch duduk sebelah aku. Hari tu dia cakap seorang-seorang, tak cakap dengan aku. Dia tak nak sharing sebab aku tengah sibuk dengan orang lain. Masa tu baru you faham. Demi masa, you rugi. Bila you tak buat tindakan segera. Duit ada, boleh guna untuk banyak kebaikan. Setuju? Next, nombor 4. Fear of failure. Ramai orang susah nak ubah hidup sebab dia takut. Takut gagal. Takut apa? Nombor 4, takut gagal. Nombor 5, takut dikritik. Takut orang cakap. Takut orang reject. Takut tak boleh berjaya. Nanti orang cakap apa? Hello. Hidup tak ni? Yang ke-6, ramai orang tak fikir jangka masa panjang. Dia hidup untuk hari ini je. Dia tak fikir. Dengar sini. Tuan-tuan dan puan, saya ni ada special sentuhan insya-Allah dalam MKK. Ini salah satu program saya. Saya tak suruh you masuk kelas ni. Ini adalah untuk orang yang betul-betul nak belajar, betul-betul nak saya guide saja, you patut berada dalam kelas ni. So point saya macam ni. Kalau you belajar hari ni ataupun dalam sesi MKK 3 hari, you belajar sekarang, you akan ubah setahun, 2 tahun, 5 tahun akan datang. You faham tak? Tapi kalau you tak belajar sekarang, you sibuk majlis katan. You faham tak? Jiran sebelah dah tua berkatan, baru nak katan, contoh. Pasal tu you tak boleh, macam you sibuk je. Sebab itulah sampai bila pun you takkan ada masa. Sebab you tak ada ilmu untuk jadi tak sibuk. Ada orang kata, aku tak ada duit lah. Sebab itulah sampai bila pun you akan tak ada duit. Sebab you tak ada ilmu macam mana nak buat duit. You faham tak? So, belajar, kalau you ada chance, you belajar sekarang supaya you boleh ubah, insya-Allah kalau panjang umur, setahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang, dan you boleh guna duit untuk tebus akhirat. You faham tak tebus akhirat? Sedekah, bantu orang lain. You faham Itu membezakan amal orang lain, bukan setakat solat. Sedekah yang dia bagi, zakat yang dia buat. Siapa faham kataan CI? Siapa sebelah saya kaya dan berjaya? Last kali. Nombor 7. Ramai orang susah nak ubah hidup dia sebab lack of knowledge yang sebenar. Kurang ilmu yang sebenar. Dia tak nak upgrade diri dia. Dia tak nak improve. Saya tanya lah pada akak yang datang nak ilmu tu. Tapi dia tak jelas. Nak ilmu tu untuk apa? Kita mesti belajar ilmu buat duit. Ilmu apa? Ilmu buat duit. Apa yang saya cakap dengan Mr. Lim tadi? You dengar tak? Saya boleh tahu exactly apa isu seseorang. Sebab apa? Sebab saya dah mengajar 662,000 orang. Sepanjang 7 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya beritahu, saya run advertising company sejak 2001 sampai sekarang. So apa saya dapati, ramai orang Melayu tak reti berniaga, tak reti buat pemasaran, tak reti buat pengiklanan, tak reti banner business. Tahun 2008, saya buat keputusan, mes ni aku share, aku ajar. Daripada seorang kawan saya, datang dia bawa kawan. Datang 9 orang. Datang 9 orang, datang 10 orang. Betul datang 40 orang. Tu yang macam itulah saya start mula mengajar. Bukan saya nak. Kalau nak ikutkan, baik saya ikut perangai ada 3 jutawan Melayu yang saya nak jumpa tahun 2000, dia tak nak jumpa saya. Dah jadi jutawan, dah banyak duit, mampuslah dengan diorang. Baik aku main golf, kahwin lagi. Sibuk dengan hal sendiri. Betul-betul? Tapi saya tak. Sebab apa? Masa saya susah, bila saya minta tolong jutawan Melayu 3 orang ni, diorang tak nak jumpa saya.
Jadi saya bengang. Saya cakap apa? Satu hari nanti kalau aku jadi jutawan, aku tak nak ikut perangai dia orang ni. Aku nak ajar orang lain. That's why saya mengajar. Faham atau faham? Saya tak main golf tuan-tuan. Tapi sebab saya bengang, saya beli banglo saya dekat depan lubang golf. Puas hati. Orang datang rumah saudara, hey Zan, kau main golf? Saya takkan main golf bang. Saya takkan main golf. InsyaAllah tak. Sebab dia buat saya bengang. Setiap kali saya nampak lubang golf tu, dia akan buat saya ingat. Celaka tu tak nak ajar aku masa tu. Pasal dia. Dan dengan izin Allah, pasal dia juga, saya jadi apa yang saya jadi hari ini insyaAllah. Faham? Ni dendam tak selesai ni nama dia. Tapi dendam dia saya tak pukul dia. Saya ambil dendam ni, saya guna balik. Saya nampak bila saya mengajar, bukan saya tak nampak Lim. Bila saya mengajar, saya nampak saya tengah bercakap dengan Azizan, sedang bercakap dengan Azizan. Bila saya tegur tadi, siapa yang saya tegur tadi, yang pasal dia tak sharing tu, saya tak nampak saya cakap dengan perempuan tu. Saya nampak Azizan sedang bercakap dengan Azizan. Maksudnya, masa saya tengah susah, saya tengah cari orang nak tolong, tak ada orang nak tolong. You faham tak? Tak ada klinik usahawan Dr. Azizan pada tahun 2000. Tak ada. Kalau ada, saya masuk. Betul. Kalau ada, saya masuk. Bagi tahu saya sekarang, ada orang jutawan yang ada masa nak layan you hari Ahad pagi. Bagi tahu saya. Ada. Baik dia pergi buat hal dia. Kahwin 4. You faham tak? Saya tak. InsyaAllah saya tak. Sebab apa? Perjuangan saya. Selagi saya hidup, saya nak beri manfaat. Allah tak jadikan saya susah selama ni sekadar untuk saya. Mesti ada sebab untuk saya ajar orang lain. Faham atau faham? Cuma jangan expect semuanya free tuan-tuan. Sebab free akan buat you tak committed. Free akan buat you lemau. Saya benar berapa tahun saya buat kelas saya percuma. Orang tak hargai tuan-tuan. Dia datang, dia dengar, dia balik. Tak bawa pen, bawa telur je. Semua tak boleh pakai. Betul. So start tahun ni saya stop. No way free. Nak belajar, you bayar. Bukan kita untung pun. Kita just bayar cukup untuk Ewan je. Saya take as this basic program. Untuk siapa yang tak mampu nak belajar lebih dalam dengan saya, at least permulaan. Faham tak faham? Tapi siapa yang nak ubah hidup dia, then you can go for advanced program. IMKK adalah permulaan insyaAllah yang terbaik. Ramai orang yang dah jadi manusia, bina bisnes, bina kewangan after IMKK. Faham atau faham? Alright, so itu benda yang saya nak cakap. 7 perkara penghalang seseorang. So saya dah, dan kalau ditanya dengan tim saya, pagi ni di Penang ni saya bagi lain macam. Pagi ni lain macam, sikit hentakkan saya pada anda. Sebab saya datang kali ni, saya cakap, saya tak sure besok lusa ada tak time, saya nak sampaikan mesej saya. Anda kena buat sesuatu. Kalau tak, anda akan tidak ada tempat tinggal untuk keturunan anda lagi akan datang. You have to redeem your life. Saya ajar anda macam mana buat duit. Nanti anda akan belajar, saya akan ajar dalam program-program saya. Macam mana nak beli bangunan, beli kedai, beli rumah, invest. Saya baru beli tanah tuan-tuan dekat session 7 Shah Alam. Saya ni ada bisnes banyak, saya share. Ada 27 buah syarikat. Tapi 5 bisnes utama. Bisnes pertama, advertising. Bisnes kedua adalah, saya ada education platform online. Dan juga training macam ni. Nombor 3, saya ada college. Richworks Business College, universiti saya. InsyaAllah bulan 1 ni, kita dah tangguh berapa lama sebab pasal lesen. InsyaAllah bulan 1 ni kita akan launch. Saya akan buat diploma yang pertama dalam dunia, yang masuk je kelas, you kena start berniaga. You kena ada bank statement, kena ada company. Tak ada produk, anak buah saya ramai ada company, ada produk. Ambil produk dia orang coach untuk ajar macam mana buat duit. 2 tahun setengah diploma. CGPA dinilai berdasarkan berapa duit ada dalam bank. Macam derma tak diambil kira. Walaupun bukan daripada Malaysia. Sasaran minimum 500,000 setahun income dia bila dia habis diploma. Masuk umur 18, 19, 20, before 21. Kalau boleh dia mesti jadi jutawan. Tu target dia. Lepas tu dia boleh pergi kerja kerajaan. That's mesti. Seluruh kementerian semua sedang memperhatikan apa yang saya tengah serap. Tengah tunggu final stage. Mereka akan lesen dia settle. Bulan 1 saya akan launch. Dia akan tengok fenomena gila. Umur 71 tak boleh masuk. Dia hanyalah lepasan SPM tahun tu saja. Dan kena interview 3 kali proses untuk kita pilih. Kita tak nak mangkuk, kita nak yang terbaik. Dan kelas kita, yuran saya paling mahal. Gila mahal dalam diploma punya program.
Even kementerian soal, kenapa mahal? Suka hati saya, ni program saya. Saya bukan mengajar orang jadi pekerja, saya ajar orang jadi jutawan. Kalau dia tak mampu nak bayar ni, dia tak nak pergi belajar, suka hati dia, terpulang kat dia, saya cakap. Pergi belajar tempat lain. Kelas saya bukan untuk semua orang. Orang yang serius nak result, yang tak nak buang masa. You belajar. Kalau you nak buang masa, cuba dulu. Dah lingkup besok, datang jumpa saya. InsyaAllah saya tolong. Lepas 16 tahun. Faham atau faham? Demi masa, kita semua rugi. Buang masa sebenarnya. Kalau you boleh capai kewangan yang baik setahun daripada sekarang, macam mana life you 3-5 tahun akan datang? Bukan you, kalau you tak ada sekalipun, macam mana agaknya keluarga you? Betul-betul? Dunia ni singkat. Kita nak buat yang terbaik dan berkat. InsyaAllah. Betul-betul? Siapa orang kata say I? Alright, tepuk tangan untuk anda. So, bisnes pertama tadi saya cakap, advertising. Bisnes kedua, Ratio Academy. Bisnes ketiga saya adalah Ratio Academy. Ketiga adalah Business College, bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Yang keempat adalah Property Investment. Saya cerita tadi, saya baru beli tanah. Session 7 Shah Alam. Harga pasaran 35 juta. Saya beli 20 juta aja. Alright? Adalah sebab kenapa saya dapat murah. Kita nak bina kondominium. Sasaran dia 3 ke 5 tahun akan datang. Kawasan ICT, Section 7. Kalau you tahu Shah Alam, kawasan UiTM tu. Tanah dia dah habis. So I got one piece. Kita nak bina kondo. Nilai dia, semua value dia, GDV dia lebih kurang 300 ke 350 juta. Alright. So I go into property in a big way, insyaAllah. So doakan saya. So pada saat tu, saya pun tak pasti saya nak mengajar lagi ke tak. Dan ada masa lagi ke tak. Okay. Mungkin you boleh belajar daripada video saya, buku-buku saya. Mudah-mudahan dia boleh bercakap dengan you. Alright. So, saya tak pasti. Dan saya pun tak pasti saya hidup lagi ke tak. Saya buat bila apa yang saya ada sekarang. Saya buat yang terbaik. Saya jaga kesihatan. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan untuk share dengan lebih ramai orang. Alright. So, saya harap anda belajar something hari ni. Kalau orang belajar sesuatu, katakan say I. So, you kena tahu balik ni, apa je you next move. Okay. You kena figure out. Yang mana yang tak tahu nak figure out, you boleh jumpa dan apply untuk berada dalam IMKK punya session. Boleh? Alright. Itu kejap lagi. Kalau siapa yang nak tahu tentang IMKK, saya akan beritahu. Yang tak nak tahu, you boleh balik. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Alright, thank you so much. Tepuk tangan tuan dah. Dah, alright. Dah habis. Dah habis dah. Alright. Kau ingat aku tak ada benda nak buat? Banyak je lah yang nak buat. Kita ada 7, dah go through kan 7 halangan tadi. Right? I think kita dah go through semua benda. Okay, kita stop. Semua duduk sekejap. Bagi saya soalan. Alright? Anyone ada question tentang business, tentang life, tentang kewangan? Saya suka orang yang tanya ni orang first time datang live event saya. First time. Akak belakang tu, tudung kuning ke coklat ke hijau ke tak? Kuning, oren. Tudung warna tai ayam. Assalamualaikum Dr. Azizan. First time kelas saya ke tak? First time saya datang jumpa you. Assalamualaikum. Saya teruja sangat. Saya datang dari pun memang jam rata dekat Penang. Nak cerita panjang-panjang ke tak? Nak cerita dulu sebab semangat ni. Okay, berapa jam nak cerita ni? Dah habis dah cerita dah. Okay, so saya... Nama siapa? Nama saya Wan Rahayu binti Wan Mahazim. Rohayu. Ya, saya asal Perlis. Okay, soalan. Soalan dia sekarang ni, saya ada buat bisnes baja, tapi saya ada kekurangan sikit sebab saya tak tahu nak buat marketing macam mana, doktor. Tak payah buat. Tak payah buat. Nak tahu tips sikit pada doktor lah macam mana, sebab kadang-kadang kita ada dalam fikiran ni, kita ada produk tapi kita nak jual, kita tak tahu. Kita selalu kata, nak ke dia ni beli barangku? Berapa tahun nak berniaga ni? 4 bulan. Baru 4 bulan. Sebelum ni buat apa? Sebelum ni saya kerja kerajaan. Okey lah tu. Apa nak lagi? Hutang banyak, nak bayar hutang. Memang kerja kerajaan untuk buat hutang apa? Kan senang dapat loan? Tak mau, saya pun nak bantu orang lain juga, nak buat Okey, saham sekarang kan. jualan berapa? Sekarang terus terang cakap lah, sebelum tidur banyak lah. Semalam saya buat sale pun 10 bag je. Berapa jualan dia? Ringgit Malaysia, US dollar tak nak? 150 semalam buat sale. Sehari? Sehari. Okey lah tu. Kali 30, you boleh buat 4,500. Tapi bila kita kerja, masa lah. Masih bekerja? Masa bekerja panjang. You masih bekerja? Saya masih lagi bekerja. Patutlah. Balik pukul 5,
So Sabtu Ahad je lah kalau nak buat sale pun. Okay. So, soalan dia, saya nak meningkatkan saya punya sale macam mana? Saya nak sesuatu yang boleh boom. Sebab tu hari ni saya datang. Saya dah jawab semua soalan tadi. Betul. Saya rasa I want more from you. Okay. What's your financial target? Pardon? Tak dengar? What's your financial target? My financial target? Of course lah. Kalau boleh saya nak 3,000 atau 5,000 sebulan sale. Alright. Permulaan lah, untuk permulaan lah. Sebab saya baru lagi kan. Semangat, bagus. Bila you nak capai that? Start from today. Nampak tak gelojohnya orang? Dah semangat, kita kena semangat lah. Semangat bagus. Tapi semangat juga boleh bunuh kita kalau kita tak tahu strategi yang betul. Ya, betul. So, semangat adalah baik. Tapi strategi adalah penting. Strategi. Alright. So, apa yang sepatutnya kita balik pada tadi, kenapa saya set setahun daripada sekarang? Kenapa saya tak cakap malam ni, besok pagi? Sebab nak capai sesuatu ada proses. Kalau you nak capai, sekarang saya tak tahu. You pun tak tahu jualan you sebulan berapa sekarang. Betul? Betul. So masalah you bukan pasal marketing. Saya beritahu masalah you sebenar, Rohayu. Masalah pertama you ialah duit you keluar masuk, you tak record dengan betul. Betul. Itu masalah you. You tak track berapa banyak baja masuk, berapa banyak keluar, berapa duit belanja. Itu nombor satu. Nombor dua, duit business you, duit business you, duit you, duit you, duit business you. Betul? Betul. You dapat duit baja, you boleh guna untuk beli ubat gigi, berus gigi, beli sayur. You tak bisnes dengan betul. Asas bisnes you ni salah. So, jangan cerita nak buat duit banyak. Duit yang ada sekarang pun you tak boleh uruskan. Macam mana nak ada duit banyak? Nak buat duit tak susah. Tapi, duit bocor ni masalah. Duit bocor tahu? Banyak duit masuk, banyak duit keluar. Sikit duit masuk, banyak duit keluar. Dan ada dua sebab dia keluar. Satu, sengaja. Kita sendiri belanja. Kita tak plan. Kita suka belanja spontaneous. Ada duit, tampak benda, bam, beli. Duit pantang ada dalam poket, akan terkeluar. Itu nombor satu. Okay. Masalah kedua, duit yang bocor dengan sebab ada sesuatu yang tak betul tentang kolam jiwa. Dalam MKK nanti you boleh belajar. Maksudnya duit masuk, Allah bagi sebab duit tu bocor. Tayar pancit, dapur rosak, orang curi. Rumah 400 rumah taman tu. Kenapa rumah kita kena rompak? Padahal pada banyak rumah lain. Itu namanya duit bocor. Sesuatu benda berlaku. Menyebabkan duit tu tak lekat dekat kita. Duit tak suka kita. Why? So ini kena belajar. Ini first step. Nak ubah kewangan you, bukan buat marketing dulu. Betulkan keadaan getaran kewangan dulu. Supaya duit masuk, melekat. Duit masuk, melekat. Duit masuk, melekat. Bila duit dah start masuk, melekat, apa jadi? Ini namanya magnet. Sebab tu namanya intensif magnet kekayaan dan kejayaan. Magnet duit dulu, melekat. Bila duit dah melekat, baru kita belajar. Dalam kelas tu saya ajar macam mana nak create lagi banyak. Tapi kalau duit tak melekat, you buat lagi banyak bocor lah. Banyak gila jutawan yang saya jumpa masuk kelas, dapat sebulan 1 juta, belanja 1.2 juta. Banyak tu duit dia, tapi bocor. You faham tak saya cakap ni? Faham. So Rohayu, masalah you bukan baca. Masalah you adalah you. Okay. You tak tahu lagi atau belum belajar macam mana nak uruskan kewangan you dengan betul dan nak make sure duit tu melekat. Okay. Ketiga, baru you belajar create the money. Nak cerita create the money ni senang. Saya bagi contoh. Ni just very quick tips for you. Manakah wilayah business you? You meniaga kawasan mana? Baja you ni. Kawasan Perlis. Kawasan Perlis. Siapakah yang ada masalah yang perlukan baja you? Ada masalah sebab marketing je lah. Siapa? Tiada. Tak ada masalah dan bisnes ni baik tutup. Let me explain. Dengar betul-betul Rohayu. Dan yang lain. Dengar. Bisnes tak akan wujud kalau tak ada masalah.
AirAsia wujud sebab ada masalah. Sebab kapal terbang mahal. Kapal terbang lain mahal, AirAsia nampak, oh ramai orang nak terbang tapi tak mampu. So masalah dia, masalah apa? Orang tak mampu terbang guna MAS. Jadi dia fikir, dia peliak. Dia fikir macam mana nak bagi semua orang yang ada masalah ni boleh terbang. Jadi dia wujudkan AirAsia. Bila wujud AirAsia, orang dapat selesai masalah dia. Bila dapat selesaikan masalah ramai orang yang tak boleh terbang sekarang boleh terbang, AirAsia jadi billion dollar company. So bisnes wujud sebab ada masalah. Saya bagi contoh kedua. Semua orang datang pergi kerja. Katalah pergi kerja pagi-pagi, tak sempat masak. Hello? Tak sempat masak. Rahayu, fokus saya tengah bercakap. Okay. Tak payah tulis. You fokus dengar. Masuk lebih cepat daripada you dengar dan tulis. Okay? So, you pergi kerja. Semua orang sibuk kerja, tak sempat masak untuk laki, untuk anak. Ada masalah tak sekarang? Ada. Orang nak makan pagi, tak ada orang masak. So, masalah tu, you datang naik kuda, buka gerai. Selesaikan masalah tadi. Jual nasi lemak, jual kari pap, jual kuih sambal. Apa benda yang boleh selesaikan masalah orang nak pergi kerja yang tak sempat masak? Bisnes wujud sebab masalah. Bila you nampak ramai orang ada masalah, dan di mana ada ramai orang, di situ ada masalah. Dan di mana ada masalah, di situ ada peluang. Di mana ada peluang, di situ ada ruang. Di mana ada ruang, di situ ada wang. Di mana ada wang, di situ ada kekayaan. So, soalan saya tadi, siapa yang ada masalah yang perlukan baja ni? Cuba senyap, ni baja dia. Petani ya. Ha? Petani. Siapa yang beli baja you? Petani. Laki you? Petani. Petani. Petani yang macam mana? Petani yang pesawai, menanam padi. Apa masalah dia yang memerlukan nak beli baja? Dia selalu compare dengan kita punya produk baju tu. You tak menjawab soalan saya. Kenapa petani nak beli baja kalau dia tak ada masalah? So apa Sebab masalah yang dia ada menyebabkan dia perlukan baja? Dia perlukan production yang lebih lah. Kalau That's it. Dia ada masalah sebab dia nak tingkatkan produksi. Betul? betul. So kalau ada baja, production dia boleh meningkat. Betul? Betul. Berapa banyak peningkatan boleh berlaku? Ada baja dengan tak ada baja. Kalau tak ada baja, berapa production dia? Kalau dengan baja yang kita ada tu, dia boleh tingkatkan 50%. 50%. Saya nak bagi satu numbers, contoh. Contoh kalau satu relung tu dia... Saya petani sekarang. Okay. Okay, so sekarang, kenapa saya nak beli baja ni? Nak tingkatkan production lah. So sekarang saya buat sebulan boleh keluarkan sale 3,000. Jadi, 6,000 sebulan kalau dia pakai baju tu. so apa masalah yang saya ada? Apa masalah yang saya ada? Cuba fikir. Masalah saya, let me explain. Otak kadang-kadang you memang takkan fahamnya. Dan selama hidup ni belajar kat kerajaan tak jauh. Okay? Masalah saya ialah saya perlukan duit banyak. Saya nak bagi anak bini saya makan baik sikit. Saya nak ada duit lebih untuk hantar anak saya belajar. Saya nak beli aircon. Saya nak upgrade kereta. Saya nak selesai hutang. Semua ni adalah masalah. Macam mana masalah ni boleh selesai? Dia boleh selesai kalau peningkatan pengeluaran naik 50%. Betul? Betul. So, mana datang dia nak naik, nak beli baja? Dia nak beli baja sebab dia nak ada duit yang lebih banyak. Sebab sekarang duit dia sikit. Production dia rendah. Faham? Faham. So, itu namanya masalah. So, berapa ramai orang ada masalah ni? Petani dekat Perlis. Semua ada masalah. Tak. Berapa orang petani ada masalah ni? Kebanyakan daripada orang memang ada masalah ni. 50%.
Berapa orang petani di Perlis ada masalah ni? Semua. You takkan kaya kalau you berniaga untuk semua. Berapa orang? So apa yang you tak ada sekarang? Tiga. You tak ada figure. Macam mana you berniaga, you tak ada figure? Hello, dengar sini. Shh. Saya nak berniaga nasi lemak. Nak buka kat kedai, kat tepi jalan. Berapa bungkus nak buat kalau saya tak tahu berapa orang lalu kat situ? Betul? Kan bangang berniaga macam tu? Mana kita berniaga main teka. So apa dia kena buat? Dia kena pergi kira berapa petani dekat Perlis. Dia kena cari senarai. Dia kena pergi jumpa peladang. Dia pergi jumpa petani, farmer, father, mother semua. Dia pergi audit, pergi check, pergi survey, pergi Google. Berapa petani ada? Mana kawasan petani? Kawasan A, zone B, zone C. Pergi check dan kenal ketua petani, JKKK petani, petani punya anak, petani punya menantu, petani punya keluarga. Pergi kumpul semua senarai. Lepas dah dapat semua senarai, dan apa you buat? Start create system agent. Supaya petani tolong jualkan untuk you, untuk setiap kawasan. Apa you buat selama ni? Kerja kerajaan. So apa boleh jadi? Kalau you ada 1,000 petani, you boleh tahu berapa baja dia perlukan sebulan. You dah tahu, katalah dia perlu belanja 1,000 untuk baja. Bajet tak ada, jumpa peladang. So peladang dapatkan baja daripada you ataupun propose you. 1,000 petani belanja RM1,000, you dapatlah RM1,000,000 sebulan. Berapa juta you nak bayar saya? Saya bagi nasihat ni. Bermakna you boleh dapat 12 juta setahun. 10 tahun ni, kalau you kumpul duit ni, you boleh buat 12 juta. Berapa you nak bayar saya? Setakat sengih tu tak dapat apa. Jawab. Dalam dunia bukan semua benda free dan terima kasih saya tak cukup. Jawab. Kalau saya boleh train you dan bagi you faham benda ni yang lebih dalam. Saya boleh faham dah apa yang doktor cakap tu. So you rasa dah cukup? Tak cukup lagi. Kalau boleh saya nak extend lagi punya advanced level. Dan saya nak pesan satu benda, saya dengar you cakap tadi, which is saya tak suka. You jenis orang yang saya nak minta tips sikit. Tips sikit. Sebab tu manusia susah nak berjaya. Sebab belajar sikit-sikit. Belajar sikit sana, sikit sini. Lepas tu cuba nak fix sendiri. Ikut kepala otak sendiri. Lepas tu tak jadi. Lepas tu tension. Lepas tu belajar sikit sana, sikit sini. Lepas tu susah. Semalam, Chairman Bahtera, Minister of Finance jumpa saya. Kalau tahu Bahtera, satu program bawah Kementerian Kewangan. Jumpa saya, dia tanya saya, padahal ni kerajaan ni, kenapa program you berjaya? Saya cakap simple. Sebab cara saya mengajar, daripada kosong, saya bimbing dia sampai dia jadi jutawan. Banyak program kat luar, dia ajar sikit-sikit, lepas tu pergi langgar dinding melingkup. You faham? Faham. So, tukar. Kalau you nak belajar, jangan belajar sikit-sikit. Aku nak belajar, nak kuasai sepenuhnya ilmu ni. Supaya alang-alang buat berniaga betul-betul sampai jadi jutawan. Pecat kerajaan. Daripada jadi dia punya majikan. Masuk pecat kerajaan tu berhenti kerja. Faham? Faham. Kan tukar statement pula. Itu tak, nak cakap ni jangan marah Raya. You ni sebenarnya tak ada ilmu berniaga. You main cuba je. Cuba. You cuba. You cuba tanpa ilmu, you akan habis duit, akan bazir. Lepas 6 bulan, you tukar bisnes lain lah. Sebab bukan bisnes tak boleh buat. Sebab you tak ada ilmu. You tak nak mengaku yang sebenarnya you ni bodoh. You tak nak mengaku. Sebenarnya aku ni bodoh, tak pandai berniaga. Sebab tu aku nak belajar. Susah nak jumpa orang mengaku. Most people akan cakap, oh tak, sebenarnya aku tahu. Kalau tahu, dalam akaun dah berjuta dah. Sebenarnya you pandai berniaga ke tak? Tak pandai. Cakap. Tak pandai. Bodoh. Masuk bodoh tu tak ada ilmu, you faham? Faham. You tak ada ilmu sebenarnya. Saya faham sebab tu you datang. Tapi you kena ingat ni saya cakap ni. Okay. You nak, the only way you nak tengok life you jadi sampai millionaire, jangan berhenti belajar.
Kena upgrade. Belajar dengan orang yang bagus, yang hebat, yang result dia dahsyat. Jangan buang masa. Lantak semua nak kerja kerajaan. You business. Baru keturunan you jadi lain. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Tepuk tangan. Okay, orang sebelah macam. Okay, terima kasih banyak. Saya harap you belajar. Berapa orang belajar something pagi ni? Katakan say I.